A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sebelum kita mulakan kelas kita, selamat puasa Raka, sebenarnya hari pertama puasa untuk hari ini. Dan kita hari ini kita masuk ke usul yang baru, iaitu usul yang ketujuh. Itu tafsir Al-Quran bima sabaqa wa ma lahiqa minal ayat. Tafsir Al-Quran berdasarkan ataupun berpandukan ayat sebelum dan ayat selepas, ataupun dalam beberapa istilah yang lain, mungkin dalam tafsir-tafsir yang lain menggunakan perkataan yang lain, istilah yang lain lah, rabtul ayat ataupun tanasubul ayat ataupun seumpamanya, lebih kurang lah. Maksudnya perkaitan antara ayat dengan ayat itu amat penting sehingga dijadikan satu usul, dengan maksud tak boleh lagi kita menafsirkan satu ayat tanpa kita melihat perkaitannya. Maksudnya dijadikan satu usul, pentinglah. Ataupun untuk memahami itu sendiri. Kadang-kadang untuk memahami satu benda, satu istilah, satu perkataan, kita kena tengok konteks. Dalam konteks apa ia diucapkan. Kalau dalam Al-Quran ni, cuba tengok ayat sebelum dan selepas, tentang apakah perbicaraan tu, ataupun perkaitan apakah istilah-istilah, ataupun mungkin ayat, mungkin satu perkataan, mungkin satu frasa, satu jumlah, ataupun mungkin satu ayat yang kita tak faham. Kemungkinan kita boleh tengok, ataupun mungkin tidak berapa jelas, mungkin boleh dijelaskan oleh konteks ataupun penceritaan sebelum dan selepas. Itu dipanggil bima sabaqa ma lahiqa minal ayat, ataupun dalam perkataan lain dipanggil siyak dan sibak. Siyak dan sibak. Apa maksud siyak? Siyak maksudnya ayat selepas dia. Apa maksud sibak? Sibak maksudnya ayat sebelum. Contohnya kita baca apa? Masa ayat, katalah kita baca lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ayat sebelum dia ke apa? Ayat sebelum tu dipanggil sibak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu ayat sebelum tu dipanggil sibak. Halaman sebelumnya dan selepasnya, lepas lam yalid wa lam yulad, contohnya lah walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ayat selepas dia. Ayat selepas itu dipanggil siyak, dan ayat sebelum dipanggil sibak. Perkaitan di antara ayat sebelum dan ayat selepas itu amat penting untuk memahami setengah-setengah ayat ataupun setengah-setengah perkataan. Bukan semualah. Ada yang mungkin kita boleh faham dengan baik tanpa ada kekeliruan, tapi ada beberapa perkataan yang tidak boleh kita faham melainkan dengan tengok perkaitan ayat, baru kita faham boleh. Jadi ayat, kepentingan usul ketujuh ini ialah, yang pertama, ia menampakkan wujudnya keseragaman dan kesinambungan di dalam firman Allah SWT. Ini problem utama dalam orang yang nak memahami Al-Quran, terutamanya bagi orang-orang pengkaji yang di luar Islam. Kadang-kadang sebab dia sudah biasa dengan cara, teknik penulisan karya manusia. Dah kita baca buku gapo manusia buat, ikutlah baca novel pun ada bab 1, bab 2, bab 3. Kita baca tak semestinya novel lah, kita gapo pun kalau kita fiqh start dengan bab taharah lah. Bab apa ya? Bab taharah dulu. Bab apa tak babul jihad dulu kau, contohnya kan. Ada sebab lah dia start dengan ni dulu, start dengan permulaan kita nak masuk Islam, syarat-syaratnya kena bersuci gapo dulu. Bobo dah bab taharah. Lepas bab taharah, tengoklah kesuaian bab solah ke. Dia tak terus bubuh bab apa ataupun hadis ke babul fitan tu biasanya belakang-belakang kan. Jadi dia ada susunan yang dia buat orang. Kalau novel pun gitulah. Kalau kita tengok cerita ke
episod start daripada hero masih kecil lagi sampai ke akhir sekali nikah kau cerita lah kan. Ataupun ada juga lah kan dia buat flashback jadi biasanya ataupun buku-buku, tulisan-tulisan, karya-karya manusia ni dia ada lagu tu. Tapi bila masuk jumpa dengan karya Tuhan yang Maha Agung, tidak seperti susunan manusia. Jadi pening dia. Apa hak ni dulu, apa hak tu dulu, apa hak tengah-tengah cara bab ni lompat sana, lompat sini. Nak jumpa pula lompat balik pula. Jadi ada berlaku pengulangan apa. Jadi itu seni-seni yang kita kena faham melalui banyak alat dia. Banyak alat macam kita sebelum ni bawa balaghah apa tu ada alat-alat balaghah untuk kita memahaminya. Berapa berlaku kata-kata yang bukan dengan makna yang sebenar. Okay, itu alat dia balaghah. Jadi hal ni dari sudut tak ada seperti terputus, seperti tidak bersambung gini. Itu harus juga difahami. Kadang-kadang usul sangat penting. Kita boleh kaitkan semula. Apa maksud dia ayat ini bila kita tengok selepasnya dan sebelumnya. Perkaitan sebelum dan selepas. Jadi dengan usul ini kita nampak ada wujud keseragaman dan kesinambungan dalam firman Allah. Maksudnya firman Allah ataupun ayat-ayat Al-Quran itu sangat-sangat berkait. Sehingga ulama yang pengkaji-pengkaji pernah mengatakan bahawa tak ada gapo semua ayat Quran seperti satu surah. Ayat Al-Quran daripada awalnya sampai akhir bila kita belajar seperti satu surah sahaja. Satu surah sangat-sangat berkait, sangat-sangat rapat kaitannya. Tak? Sebab kita tak payah kadang-kadang ialah kita tak gaji tak nampak lah. Kalau kita nampak, baru nampak. Apa ustaz? Contohnya kita kata Al-Baqarah ustaz. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada kaitan dengan permintaan kita sebelum tu. Ihdinas siratal mustaqim. Contohnya lah kan. Contohnya. Jadi kaitan surah-surah apa ataupun kaitan setiap ayat rabt dia tu. Kaitan tu sebenarnya tidak terputus. Dan kalam Allah SWT ini sangat-sangat perfect, sempurna. Tidak ada lompong-lompong, tidak ada ruang-ruang kosong yang daripada satu sudut kita nampak macam terputus. Tidak. Kita boleh tengok melalui usul ni. Yang kedua, membuktikan tertib kitabi, yakni tertib yang dalam yang terdapat dalam mushaf diredai oleh Allah dan termasuk dalam perkara yang tauqifi. Tiada sebarang campur tangan manusia baik sahabat maupun tabi'in dalam penyusunannya. Okey. Jadi tertib Al-Quran, tertib susunan surah ni. Tertib susunan surah daripada Al-Fatihah, lepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, lepas Al-Baqarah ada seterusnya An-Nisa dan seterusnya Ali Imran An-Nisa. Hak ni tertib ni siapa yang buat? Siapa yang buat? Adakah Rasulullah SAW yang buat? Adakah sahabat ataupun susunan atur ni disusun oleh orang lain? Bukan Allah SWT hanya menurut. Sebab kan kita tahu, kita belajar bahawa cara turun Al-Quran tu, tanzilnya Al-Quran tu dia berperingkat-peringkat dan dia macam-macam lah keadaannya. Kan ada turun satu surah, ada turun satu ayat, ada yang yalah. Jadi yang menyusun tu masalahnya siapa yang susun gini ni? Sebab ada juga orang yang berpendapat bahawa ini disusun oleh para sahabat. Tidak. Kalau kita tengok daripada usul ini, kita dapati bahawa susun ini sangat comel, sangat sempurna, dan ia disusun oleh Tuhan Maha Agung. Dia bukan susunan manusia. Manusia tidak mampu untuk menyusun sehalus ini. Okay? Jadi kalau kita kata ialah mungkin bagi orang-orang yang kita mengkritik mereka bahawa contohnya Bible lah kan, telah diusik, telah maksudnya selepas 400 tahun selepas kematian ni, dan bahasanya banyak ruang-ruang yang kita boleh kritik keasliannya. Maka mereka cuba juga untuk mengkritik keaslian Al-Quran dengan mengatakan bahawa Al-Quran antara disusun atur. Siapa yang sebenarnya menyusun atur? Syubhah-syubhah yang ditimbulkan oleh mereka lah. Kalau kita tengok pun ialah siapa yang susun atur gini ni? Kenapa Al-Fatihah dulu? Kenapa tak apa kita tak susun mengikut satu lagi dia panggil tertib kitabi, satu lagi dipanggil tertib nuzuli. Tertib nuzuli ni ialah tertib turunnya ayat Al-Quran berdasarkan
tarikh. Maksudnya yang mana dulu? Sepatutnya kalau yang mula-mula turun kan, apa ni, Iqra lah kan, Suratul Alaq lah sepatutnya. Sebab apa dia diturun dulu? Lepas tu yalah susunnya surah Muzammil, Mudaththir dan surah-surah Makkiyah lah sepatutnya. Nak tak depan. Dan surah-surah ni belakang lah. Surah-surah Madani ni belakang sepatutnya lagu tu lah kalau kira. Itu dipanggil satu juga tertib. Jadi dipanggil tertib nuzuli. Cuma tertib itu tidak dibaca untuk kita tahu jelah tertib tu, untuk kita tahu bahawa ni dulu kan. Daripada sudut bacaan lagu ni hak disusun gini sebagaimana yang dibaca oleh Nabi SAW adalah tertib kitabi seperti mana mushaf ni. Jadi kenapa persoalan dia? Kenapa tertib ini disusun? Apa hikmah dia? Apa relevannya susunan begini? Dah lah kita kata antara ayat tu pun orang yang tak faham mungkin dia rasa tak nampak, membingungkan dia kan, seperti mana yang kita sebut sebelum ni bahawa ada seorang orientalis yang mengatakan bahawa dia sangat teruja dengan kisah Nabi Muhammad SAW dalam sirahnya, tapi Al-Quran sangat memeningkan saya, dia kata sangat melelahkan saya sebab baca tidak serupa susunan buku-buku yang pernah dibaca, bahan bacaan yang lain tidak susun lagu ni. Jadi ayat pun gitu, surah kenapa disusun sebegini? Bila kita ngaji bab usul Quran, kita apa ni ilmu alat untuk memahami Al-Quran, kita akan dapati bahawa itu adalah susunan sempurna. Kalau kita ngaji, kalau kita nampak serupalah dengan ilmu-ilmu bahasa yang lain, dengan ilmu-ilmu contohnya kita kata kesalahan basic bahasa yang orang kritik, rupanya itu bukan kesalahan, bahkan itu adalah kelebihan. Bila kita tengok, oh lebih soal ni, hak ni lah sebenar message sebenar, apa guna hak ni, apa hak ni diatafkan. Sebasic ataf dan tidak ataf pun ada maknanya dalam Quran. Kenapa hak ni digunakan waw ataf, hak ni tempat lain tidak digunakan waw ataf? Ada maksud tersendiri di sebaliknya. Apalagi susun atur ni lagilah ada rahsia-rahsia, rahsia-rahsia yang tersembunyi yang sebenarnya tidak rahsia sangat pun. Dia jadi rahsia itu sebab kita tak belajar lah kan. Bila kita belajar, bila kita renung, bukan rahsia. Ini satu kenikmatan daripada karya Allah Subhanahu Wa Taala yang dipersembahkan khusus untuk kita ni. Jadi tertib kitabi ni adalah tertib tu lah, tertib surah tu. Daripada surah Al-Fatihah, lepas tu Al-Baqarah. Adapun juzuk itu bukan juzuk ni ialah tertib tu itu tidak ditentukan. Penentuan atau kita kata taktik dia tu, pembahagian surah lah, pembahagian surah. Pembahagian juzuk itu bukan pembahagian yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sahabat pun tak tahu juzuk amma kalau panggil apa ni, ataupun juzuk sayapul apa ni, mungkin demo pun tak tahu. Itu dibuat oleh orang selepasnya. Dan kenapa dibuat 30 juzuk tu? Pembahagian kalau Quran ni ada Quran 15 muka surat, 10 bagi kan. Macam-macam lah Quran tu macam jenis juga. Atau baru dalam kuasa ada terima sumbangan orang 15 satu juzuk 15. Satu bagi dia ada 22. Kalau untuk qiyam, untuk orang baca tarawih tu sedap tu. Tak payah balik lah. Cuma halu kecil sikit. Tapi ayatnya itu bukan susunan atau juzuk itu bukan disusun, bukan tertib yang bukan satu tertib tauqifi ataupun bukan satu tertib yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Gitulah ayatnya, juzuk-juzuk tu. Sebab tu kalau kita tengok Quran tu beza. Ada yang tak sayaqul sufaha ataupun tilkar rusul kan. Tapi Quran lain tilka tu tidak duduk di atas, duduk tengah ke. Ada yang dihitamkan untuk menandakan, ada yang tidak dihitamkan. Kan? Ada yang kita kata surah apa? Juzuk yang ke-14 Rubama yawadul ladina kafaru tu kan. Ada yang dia start situ. Juzuk apa ni? Start maksudnya Rubama tu baru ayat kedua suratul Hijr kan. Alif lam ra tilka ayatul kitab apa ni? Tilka ayatul apa ni? Tilka ayatul Quran wa kitabil mubin tu. Jadi juzuk ayat yang pertama daripada juzuk itu berada pada juzuk ke-13. Masuk juzuk 14 Rubama yawadul ladina kafaru. Ada yang dia start daripada
awal surah Al-Hijr. Jadi penentuan itu bukan satu penentuan yang ditetapkan oleh Allah ataupun Rasul. Yang ditetapkan oleh Rasul adalah surah demi surah. Dan kenapa dibuat lagu tu? Ada hikmah dia juga. Ada hikmah juga dibuat juzuk itu. Sebab kalau tidak buat juzuk itu, payah juga kita nak bahagikan kepada 30. Sebab contohnya tarawih lah kan. Tarawih damai-damai dulu, tidak damai dulu sangat lah. Damai lah ni payah dah sebab buat lapar lah nak jadi satu juzuk kalau kita tempat yang masih lagi menjaga tamadun ni, ataupun kita kata budaya satu juzuk sebenarnya, maksudnya kita nampak bahawa pembahagian tu untuk kita habiskan Quran dalam sebulan ialah melalui juzuk. Dan diputus tu ikut apa dia kerak tu, dia kerak ayat tu, taktik dia tu atas kiraan ke apa, atas kiraan pembahagian 30 juzuk. Ikut kerak mana pun macam tadilah surah Al-Hijr. Berapa ya kerak ayat kedua tu, berapa tak ambil ayat pertama, dah dikira situ, dah kira dia. Lepas tu contohnya kita kata dia kerak mana, ikutlah kadang-kadang dia tengah-tengah penceritaan. Contohnya kita kata juzuk keempat yang juzuk kelima, wal muhsanat wa tu sebenarnya ataf lagi kepada ayat sebelum dia tu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan kepada kamu gini-gini ni. Wal muhsanatu minan nisa, maksudnya wa hurrimat alaikum aidan al muhsanat minan nisa, diharamkan juga kepada kamu. Maksudnya wa tu ataf pada hurrimat alaikum lagi. Jadi hak tu kerak lagu apa ni, itu satu penentuan juzuk sahaja, bukan penceritaan baru. Tapi kalau surah tu memang surah tu start surah. Tak, kita pun marah bismillah, ada tulis bismillahirrahmanirrahim, surah baru. Ataupun ada lagi dipanggil rukuk. Itu rukuk pun juga bukan satu penentuan, tapi satu benda yang dibuat moleklah untuk satu rakaat. Satu rakaat tu sama ada dibagikan kepada orang yang mungkin faham. Supaya gini lah, macam kita baca Quran kan. Kita baca Quran ni, kalau kita tak faham langsung Quran, kita tak faham, kita baca ialah kita makna kita tak faham. Jadi kita kena ikut kaedah dia lah. Tak boleh berhenti di tempat wakaf. Kalau salah kita habis nafas, berhenti tempat wakaf. Ibtidak mula lagu mana? Undur semula lah. Dah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma habis nafas. Kita pun ambil semula lah. Tak boleh berhenti mimma habis apa? Patut tuhibbun, tak boleh lah, kena undur selaku. Tapi bagi orang yang alim ataupun orang tahu mana, dia boleh berhenti dan mulakan balik di tempat yang baru bila dia tahu mana tempat yang boleh maknanya yang boleh dia tahu ibtidak dia tu. Dia tahu ibtidak ataupun kita kata istinaf pada ayat tu, dia tahu mana. Dia tidak potong di tempat gapo. Tempat tak boleh potong langsung, kita kata antara idafah tak boleh, tak boleh gerak. Kan? Ataupun tempat mana. Jadi dia istinaf di permulaan jumlah ke. Itu bagi orang yang tahu. Bagi orang yang tak tahu tak boleh, sebab dia tak faham kan. Dia kena berharap kepada wakaf lah. Siapa wakaf berhenti. Lepas tu boleh start mula lepas wakaf tu. Tapi samalah juga dengan rukuk tu gapo. Bagi orang yang tahu tak apalah, dia tahu. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia boleh berpandu kepada rukuk tu lah. Siapa ain dipanggil ain tu kan, kalau setengah Quran lah. Siapa ain tu comel-comel dah, satu penceritaan. Start ain baru, penceritaan yang baru. Ataupun kalau kita kata paragraf lah, paragraf, perenggan. Kalau buku perenggan tu, kita nak ke mana perenggan baru tu. Kan, duduk di penceritaan baru pada perenggan yang baru. Kita tak boleh sebelum penceritaan baru dah potong dah. Sama lah juga. Jadi pembahagian lagi tu hak mana hak pembahagian surah itu dipanggil tauqifi. Tauqifi maksudnya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pembahagian ain, rukuk, pembahagian juzuk itu bukan pembahagian inilah. Cuma ke mana-mana pun ikut itulah. Ikut juzuk itulah, moga kebetulan juzuk tu pun duduk di surah-surah tersebut kan. Jadi bila dengan mengetahui kesinambungan ayat, baru kita tahu bahawa susun atur itu
adalah sesuatu yang tidak yang seragam, yang tidak serabut, yang tidak berkecamuk. Yang tidak berkecamuk. Memang betul dia comel dah. Orang ngaji tafsir tahu lah kan. Orang yang tak ngaji tafsir mungkin tak tahu. Okey. Yang ketiga, tertib Al-Quran seperti yang di dalam mushaf hari ini meskipun tidak mengikuti juzulnya tetap mengandungi ciri-ciri i'jaz. Okey. Jadi tertib Al-Quran dalam mushaf walaupun tidak mengikut tertib nuzul. Sebab kalau terkira ikut tertib nuzul lah baru nampak keseragaman. Katalah kita kata nampak macam seragam lah kalau ni kan. Lepas tu siapalah kepada macam kalau kita belajar sirah lah kan. Belajar sirah. Bagaimana belajar sirah? Start daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelum lahir lagi. Sebelum lahir Nabi lagi cerita tentang apa ni? Tentera bergajah Abrahah, lahir Nabi dan siapalah akhirnya ke wafat Nabi dan seterusnya. Jadi susun atur itu susun atur sirah tu kita nampak step-step dia kan. Jadi kenapa Al-Quran tidak dibuat tertib nuzuli? Jadi kalau kita tahu hal ni juga bahawa kita nampak dia juga ada i'jaznya. Ada sebab dia dan ada i'jaz ni apa? Ada benda, ada rahsia hebat ataupun ada message, ada pedoman dalam susun atur tersebut. Kan? Cuba bayangkan kalau kita kata Quran ni start daripada kita baca start Quran tu daripada surah Makki berlaku. Cerita Makki yang berlaku. Lambat nak siapa ke bab-bab ni. Jadi Quran itu ni adakah dia bermain dengan masalah Makkiyah saja? Tak, kita hidup ni masuk dalam kehidupan kita kena kesempurnaan kehidupan kita hadap belaka lah. Sebab kita kata yalah macam ada setengah-setengah gerakan dakwah ke apa kan, dia lebih nampak kepada Makki saja. Cerita-cerita tentang Makki, ayat-ayat tentang Makkiyah, cerita-cerita pula tentang jadi tokoh-tokoh yang diperkenalkan. Mungkin kita kenal Abu Jahal, kita kenal Abu Lahab. Jadi gerakan dakwah Nabi SAW di sekitar Makkiyah saja. Mungkin ada gerakan yang lain pula. Tak, gerakan-gerakan lain dia nampak ke arah Madani saja. Bagaimana Nabi berhadapan dengan golongan munafik, bagaimana Nabi berhadapan dengan golongan Yahudi, golongan ahli kitab. Kalau di sebelah Makki berhadapan dengan musyrikin. Jadi adakah kita hanya berhadapan dengan persoalan musyrikin ataupun syirik saja, ataupun kita juga berhadapan dengan kenegaraan dah kita kata tak, dan Madani dan seumpamanya. Jadi Quran mari tu susun atur dia dulu mana dulu? Kita tengok surah Al-Fatihah, Al-Fatihah, surah Madani dulu kalau nak kira. Dah. Mari tu berhadapan ayat mula-mula kita baca Quran tu, persoalan kita berhadapan dengan golongan mana? Golongan munafik dulu. Golongan munafik dulu. Tidak main dengan golongan musyrikin ayat-ayat Makkiyah dulu. Kan? Jadi susun atur itu adalah susun atur yang dibuat oleh Allah SWT dan ada rahsia ataupun ada message yang sesuai dengan pedoman kehidupan kita lah. Yang keempat, pengaplikasian usul ini dengan baik akan memadamkan kritikan dan kemusykilan setengah pihak yang mendakwa susunan ayat Al-Quran berkecamuk dan tidak menarik. Jadi kalau kita faham boleh, tapi jadi hak ni masalahnya kita lah. Orang lain tak faham. Orang bukan Islam tak faham. Kita orang Islam sepatutnya kena tahu hak ni lah. Jadi kalau kita tak tahu hak ni, setakat tahu Al-Quran tu kalamullah, dah, kitabullah, kalam Allah al-muta'abbad bitalawatihi, cakap tu yang kita tahu. Bila orang soal ke persoalan sebegini, kita jawab ke mana? Yalah, kita ibu memang kita terima lah ke mana-mana pun, kalau kita tak faham. Tapi ayatnya kalau kita ada ilmu, kita boleh paling kurang kita tahu, atau kita boleh orang bahawa dah bukan seperti yang anda faham. Dah, kita boleh selesaikan masalah dia. So memang ini menjadi masalah bagi orang yang tak nampak. Bukan setakat orang luar Islam saja, orang dalam Islam sendiri pun tak, golongan-golongan sesat dia, golongan-golongan yang tolak Quran, golongan-golongan tolak Quran ada, walaupun mengaku beriman dengan Al-Quran, tapi dia kritik dalam bab ni, bab apa ni, nampak ayat tergantung ni, bab apa nampak ayat tak sempurna ni, kan. Baik.
Seterusnya yang kelima, keperluan siyak dan sibak untuk menentukan maksud asal suatu ayat lebih-lebih lagi diperlukan apabila terdapat riwayat tentang sebab nuzulnya yang kelihatan janggal dan tidak secocok dengan ayat-ayat selepas dan sebelumnya. Okey. Asal lagi kadang-kadang kalau kita baca tafsir ke, tiba-tiba satu ayat dan mufassir membawa satu cerita sebab nuzul pada ayat tersebut. Dengan memahami cerita latar belakang sebab nuzul, kefahaman kita akan terfokus kepada cerita tersebut. Dengan maksud ayat ini sudah difokuskan kepada cerita. Jadi bila kita memahami cerita tersebut, maka kemungkinan cerita tersebut tidak ada kaitan dengan ayat sebelum dan selepas. Itu sebabnya asbab nuzul juga menjadi permasalahan sebenarnya. Menjadi permasalahan. Kalaulah asbab nuzul itu tidak melalui riwayat yang sahih, dan memang banyak pun asbab nuzul yang dikutip tanpa melalui riwayat yang sahih, sebab dia juga adalah riwayat kan. Asbab nuzul juga riwayat, dan para mufassir memanglah seorang mufassir bila dia nak buat tafsir, dia akan cuba cari sokongan dia. Dia akan cari asbab nuzul dulu. Kalau jumpa asbab nuzul, sempurnalah. Ayat ni ada asbab nuzul, ayat ni ada asbab nuzul. Kadang-kadang asbab nuzul itu kalau tidak sahih, ya, jadi masalah lah. Kalau sahih pun kadang-kadang asbab nuzul itu memang ada kaitan daripada sudut latar belakang cerita, tetapi ayat itu jangan kita fokuskan kepada asbab nuzul, sebab ayat itu lebih luas. Dengan kita sempitkan kepada asbab nuzul, kadang-kadang kita tak nampak apa maksud sebenar. Tetapi dengan melihat siyak dan sibak, makna yang sebenar ataupun makna satu lapis lagi yang kita akan fahami. Maksudnya kita tidak stick, kita tidak terlekat kepada kaitan dengan asbab nuzul. Itu pentingnya siyak dan sibak. Sebab kalau kita stick dengan asbab nuzul, fokus kita terhenti. Yang pertama kita rugi tidak memahami daripada satu konteks yang lain. Yang kedua, takut-takut kita terkeliru ataupun tak faham situ. Kita tak nampak kaitan. Apa kaitan ayat ni dengan ayat ni cerita hal lain, tapi tiba asbab nuzul tadi kan. Jadi sebab itulah kita kena tengok daripada banyak sudut. Antaranya usul ni lah, kena tengok sudut siyak dan sibak sebelum dan selepas. Yang keenam, dakwaan golongan sesat yang menyeleweng seperti Syiah, Rafidhah dan lain-lain. Setengah ayat Al-Quran tergantung kerana ada beberapa ayat sebelum dan selepasnya telah dibuang oleh para sahabat, dengan sendirinya akan lenyap bila siyak dan sibaknya berjaya dipertahu. Ini penting. Itulah kita tengok penting berlaku ni semua yang disusun semua sangat penting. Sangat penting, usul-usul yang sangat penting. Jadi kalau hak ni dari sudut menghadapi persoalan sebegini, usul ni sangat penting. Sebab kita kata terpalah golongan orang tadi seumpamanya golongan Syiah ni. Golongan Syiah ni dia sudah beranggapan bahawa Al-Quran ni telah banyak ditokok tambah oleh sahabat. Sebab Al-Quran sebenarnya dia kata bukan 30 juzuk. Al-Quran sebenarnya 40 juzuk, ada 10 juzuk lagi tambahan. Itu mengikut satu riwayat dia lah. Ada lagi. Ada yang mengatakan bahawa macam-macam lah riwayat dia. Quran itu tidak ada satu ayat pun dalam Quran kamu ini yang sama dengan Quran. Okay. Maksudnya bukan satu ayat, satu huruf pun. Dia kata tidak ada satu huruf pun dari Quran Fatimah tu yang sama dengan Quran kamu baca ini. Kalau tidak ada satu huruf pun, maknanya itu bukan bahasa Arab lah. Tak tahu bahasa apa Quran Mushaf Fatimah tersebut. Jadi macam-macam lah. Tapi asasnya gitulah. Asasnya bahawa mereka menganggap Quran yang sempurna, Mushaf Fatimah ke Mushaf Imam ke, itu berada pada tangan Imam Al-Mahdi yang masih belum dikeluarkan, masih belum dibawa turun oleh Imam Mahdi. Jadi hak kita ni banyak yang tak sempurna. Dan apa tak sempurna? Asalnya sempurna tapi telah dibuai banyak. Jadi bila mereka jumpa tempat-tempat ayat yang mereka merasakan bahawa ayat ni tak ada kaitan, dia kata ni tempat ni kena buai ni. Tempat ni kena buai. Contohnya kita kata contohnya ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Dalam riwayat dia kata sini sahaja ayat sini tak nampak kaitan.
sahabat telah buat sekian banyak. Sekian banyak, dia kata tak ingat ada berapa, tapi sangat banyak, seolah macam 1/4 Al-Quran sudah dibuang di situ. Sebab memang kita tengok tak ada kaitan kan. Kita tengok wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kalau kamu merasa bimbang, kalau kamu tidak boleh berlaku adil tentang anak-anak yatim yang kamu bela, kalau kamu rasa kalau bimbang tak adil, okey, kalau kamu bimbang tak adil, maka kahwinlah 4 lah, 2, 3 dan 4. Ini ayat bab nikah pula, jadi tak ada kaitan. Situ Syiah mengatakan bahawa ahli sunnah ataupun sahabat khususnya telah membuang sekian banyak. Jadi kita pun kalau tak faham, kita suka macam tergantung juga tu, macam tergantung. Bukan setakat ni, banyak sebenarnya yang tergantung. Sebab jadi kita rasa tergantung, sebenarnya tak tergantung. Baik. Sebagaimana Syekh Ibn Sibak, ayat yang tersebut selepas dan sebelum suatu perkataan banyak membantu kita memahami makna dan maksud suatu perkataan dalam satu ayat. Begitu juga ia banyak membantu kita memahami makna dan maksud suatu ayat itu sendiri. Okey. Mungkin kita tengok penceritaan ke apa, ataupun satu perkataan itu sendiri. Satu perkataan. Dia akan bagi contoh mana. Contohnya kita kata okey, al-hikmah. Ini beberapa contoh perkataan. Contohnya al-hikmah. Perkataan al-hikmah biasanya kita terima sebagai kebijaksanaan. Kita pun guna hikmah kan. Dalam bahasa Malaysia kita guna hikmah ke apa? Kebijaksanaan lah. Ataupun hikmah ni kita kata guna cara hikmah, cara bijaksana. Ataupun kadang-kadang dalam bahasa kita hikmah juga mungkin bermaksud dengan pengajaran. Hikmah daripada cerita ini tak? Moral of the story lah. Hikmah daripada cerita ini itu dengan maksud ke apa? Dengan maksud apa ni? Ke apa? Pengajaran lah, maksud pengajaran. Jadi itu kita guna dalam bahasa kita. Jadi asal hikmah tu gapo? Hikmah tu gapo? Jadi mengikut Abu Hayyan, hikmah ni ada 30 makna. Ada 30 makna. Ada pelbagai makna lah. Tetapi jika anda baca ayat 261 hingga 274 dalam surah Al-Baqarah, anda akan dapati 14 ayat berkenaan ayat tersebut berbicara berkenaan berbelanja di jalan Allah, yakni al-infaq fi sabilillah. Dalam ayat 269 daripadanya tersebut firman Allah yang tergandung di dalamnya perkataan al-hikmah. Firman Allah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Di sini tidak sesuai dipakai dengan makna popularnya atau dengan makna yang lain. Ia lebih sesuai dengan pakai dengan makna ataupun dengan erti sifat murah hati, suka berderma dan berbelanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuba kita tengok ayat tersebut. Okey, ni ayat dia. Oops. Okey, dari ayat 269, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Kalau kita ambil ayat itu saja, kita quote ayat itu saja, yu'til hikmata man yasha', Allah memberikan hikmahnya kepada orang yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, dan siapa ataupun barang siapa yang diberikan hikmah tersebut, faqad utiya khairan katsira, maka dia akan mendapat kebaikan yang banyak. Jadi hikmah di sini apa maksud hikmah? Adakah kita tahu hikmah itu kebijaksanaan? Barang siapa yang diberikan kebijaksanaan, dia tak sesuai sebenarnya dengan konteks ayat. Konteks ayat, sebab ayat sini berbicara tentang infak. Kalau kita perhati daripada awal lagi ayat yang ke apa ni? 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ayat ini tentang perumpamaan Allah bagi orang yang menginfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti
seperti satu habbah, satu biji yang menumbuhkan tunas dia sab'a sanabil, tujuh tangkai, dan Allah mengganda-gandakannya. Okay. Ayat kedua begitu juga, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adan, tentang infak juga. Ayat seterusnya, qaulun ma'rufun wa maghfirah khairum min sadaqah yatba'u hadha, tentang sedekah juga. Kata ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ayat 264. Ayat ke-265, masalal ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwah. Itu pun tentang infak juga. Ayat 266, begitu juga ayat masih lagi tentang ni apa ni? Ayauda adukum antakun lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar. Ini pun kelebihan yang Allah bagi dari bentuk gapo panggil offer, nak ke tak kelebihan sedekah tersebut. Lepas tu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, wahai orang beriman, infaklah kamu. Dan seterusnya ayat yang kedua tu 69, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah. Ayat selepasnya ada siap dia wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin, masih lagi tentang infak. Itu kita kata siap dan sibak tu. Jadi al-hikmah ini duduk tengah-tengah di antara beberapa ayat sebelum dan selepasnya, siap dan sibaknya bercerita tentang infak. Jadi hikmahnya, apa maksud hikmah? Apa maksud hikmah? Tentu saja dia ada kaitan dengan infak tersebut. Jadi hikmah ni gapo di sini? Hikmah di sini mengikut siap dan sibak, terjemah yang tepat, makna yang tepat untuk hikmah di sini ialah sifat tersebut. Sifat murah hati. Sifat dermawan, sifat dermawan. Jadi barang siapa yang Allah bagi sifat dermawan, kalau itu Allah bagi dia, kalau siapa dapat tu dia akan dapat kebaikan yang banyak. Sebab apa ni? Banyak dah kelebihan tentang infak yang Allah raya daripada siap dan sibaknya. Jadi bukan semua orang yang boleh ataupun bersifat dengan sifat ni. Berapa ramai orang yang berada, yang kaya tapi susah untuk infak. Tapi berapa ramai juga orang yang tak ada tapi mudah untuk infak. Nah, apa kita tengok macam orang buat apa ni? Orang buat apa ni, sosial ni lah, kalau kita tengok dalam apa ni, dalam internet kan, dia orang buat ada prank, ada jenis buat gapo panggil ni, buat kajian sosial ni. Bila kita minta orang minta sumbangan, minta duit, RM1 ke RM2 ke, dengan sesiapa sahaja yang kita tak kenal, siapa yang lebih mudah memberi? Kalau orang kaya, orang ada piti, payah nak beri. Tapi yang lebih mudah memberi ialah orang yang miskin. Orang pun minta sedekah ke apa, cuma kita pergi tempat orang yang minta sedekah ke apa, cuba kita buat tak ada piti nak. Kalau pinjam duit RM1 ke apa, dia mudah memberi. Mungkinlah sebab dia merasai ke kata. Nak ayatnya begitulah, bahawa sifat dermawan itu bukan diukur dengan ada duit ke tak ada duit. Jadi wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan lebak Tuhan menceritakan tentang kelebihan infak, ganjaran yang cukup banyak. Allah mengatakan bahawa siapa yang diberikan al-hikmah tersebut ialah sifat dermawan tersebut. Jadi untuk memahami apakah perkataan-perkataan, kadang-kadang kena tengok konteks ayat sebelum dan selepas. Ini salah satu contoh dia lah. Okay, contoh yang kedua, perkataan al-muttaqin. Al-muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Quran. Ia dipakai oleh mufassir dengan maksud-maksud yang sesuai dengan siap dan sibaknya. Jadi muttaqin juga, muttaqin yang umum juga. Kalau kita cuma apa? Orang yang bertakwa. Takwa tu apa? Kadang-kadang muttaqin dia cuma sebagai orang yang takut. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Kan? Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Sedangkan perkataan takut itu sebenarnya hanyalah salah satu daripada makna takwa. Tak spesifiknya takwa tak spesifiknya takut. Ketakutan bukan ketakwaan. Jadi ketepatan terjemahan takut untuk takwa itu sebenarnya tak tepat lah. Jadi kita nak tahu apa maksud takwa. Takwa juga ada banyak maksudnya.
Jadi kadang-kadang al-muttaqin nak faham dia kena tengok konteks ayat juga. Kena tengok siyak dan sibak. Perkataan muttaqin tempat mana, apa kaitan ayat yang sebelum dan selepasnya. Contohnya kita tengok dalam surah Taubah ayat 4. Berdasarkan siyak dan sibak, ia dipakai dengan makna orang-orang yang menepati janji. Orang-orang yang menepati janjinya. Khususnya dalam konteks polisi dan dasar luar. Surah Taubah ayat 1 hingga 7. Di dalam surah Al-Qasas ayat 83 mengambil kira siyak dan sibak, perkataan muttaqin seharusnya dipakai dengan makna pihak berkuasa yang menggunakan kuasa dalam batas undang-undang. Dalam surah An-Naba ayat 31 pula ia digunakan dengan makna orang-orang yang menjalani kehidupan dengan penuh kesedaran akan adanya hari pembalasan. Ia digunakan di situ sebagai lawan kepada perkataan at-taghin yang disebutkan sebelumnya dengan arti yang lebih khusus, iaitu orang-orang yang menjalani kehidupan dunia dengan melampaui batas hukum serta tiada kesedaran akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan. Okey. Jadi al-muttaqin juga ada banyak maksudnya. Ada banyak maksud al-muttaqin. Dan kalau tengok beberapa contoh di sini, dia dipakai dengan beberapa maksud melalui konteks ayat, melalui konteks siyak dan sibak. Baik, cuba kita tengok satu lagi contoh al-muttaqin dalam surah At-Taubah. Okey. Okey, cuba tengok dalam surah At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasuli ila alladziina 'ahadtum minal musyrikin. Ayat yang keempat ada sebut Fatim innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat keempat sini ada sebut innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa. Jadi apa maksud al-muttaqin di sini? Kalau kita tengok konteks ayat, siyak dan sibaknya, dia berbicara tentang tentang polisi ataupun dasar luar kerajaan ataupun perjanjian antara kerajaan ke ataupun pihak berkuasa ke dengan pihak yang lain. Kalau orang yang dapat menepati janjinya, dia pegang pada janji, maka itu Allah puji sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi al-muttaqin sini dalam konteks tu, dalam konteks orang-orang yang ataupun orang yang berkuasa kerajaan ke yang jaga polisi tersebut. Sebab apa? Konteks ayat cuba tengok. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladziina 'ahadtum minal musyrikin. Bab muahadah ni. Bab muahadah. Lepas tu dicerita lagi tentang alladziina 'ahadtum minal musyrikin summa lam yanqudukum syai'an wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim. Fa'atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim. Maka orang-orang yang kita masih lagi ada perjanjian, ada muahadah dengan dia yang belum langgar lagi janji kita itu, maka peganglah janji itu, ataupun kita kata apa? Sempurnakan janji tersebut. Jangan putuskan, jangan langgar janji tersebut. Jangan langgar janji tersebut. Okey? Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dalam konteks ayat ini. Dalam konteks ayat ini, cuba tengok siyak dia cerita tentang perjanjian, tentang itmam ataupun sempurnakan janji dengan orang musyrikin yang kita adakan perjanjian tersebut. Lepas tu dia punya sibak dia tadi sibak dia. Siyak dia wa ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Wa ahadun minal musyrikin istajarak, apabila salah seorang daripada orang musyrikin itu minta tolong, minta perlindungan dengan engkau, fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan kepadanya, hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Okey, jadi hak ni ayat-ayat tersebut bercerita ataupun memerintahkan kepada orang Islam agar menjaga perjanjian dengan orang musyrikin yang kita sudah ada perjanjian. Selagi mereka tidak langgar, maka kamu hendaklah sempurnakan janji. Jadi Allah suka ni. Allah suka orang muttaqin. Siapa dia muttaqin ni? Melalui siyak dan sibak ialah orang-orang yang menjaga perjanjiannya dalam konteks ataupun lebih khususnya kepada orang yang berkuasa ataupun kerajaan, kepada dasar dia dengan pihak lain. Okey, jadi
Muttaqin tu banyak maksudnya. Muttaqin tu banyak maksudnya, tapi muttaqin sini, apa maksud muttaqin sini kena tengok siap dan sifat, konteks ayat lah. Okey, begitulah seterusnya perkataan al-muttaqin dalam surah yang lain pula, dalam surah An-Naba ayat 31 dipakai makna lain pula. Kan? Sebab apa dipakai makna lain? Sebab konteks ayat merujuk kepada penceritaan yang lain, perkaitan yang lain. Jadi kita nak terjemah muttaqin wa taqwa boleh, tak ada masalah. Kau tadilah hikmah, kita terjemah hikmah. Wa may yu'til hikmah, barang siapa yang diberikan kebijaksanaan, dengan maksud asal al-hikmah kebijaksanaan. Betul lah di sudut maknanya, tapi bagi untuk memahami betul. Sebagai mufassir, sebagai orang yang nak mengajar tafsir, ataupun orang nak belajar tafsir, ataupun orang nak memahami betul, kita nak memahami secara mendalam, nak memahami lapisan kedua, lapisan yang lebih dalam daripada lapisan yang atas. Kalau terjemahan asal je hikmah tu dengan kebijaksanaan, itu semua orang tahu. Semua orang tahu. Kalau muttaqin, orang-orang yang bertakwa, diterjemah sebagai orang bertakwa, semua orang tahu bahawa al-muttaqin itu terjemahannya adalah orang-orang yang bertakwa. Dan tapi dalam setengah-setengah keadaan tempat, terjemahannya lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi. Dan pengkhususan ataupun lebih khusus itu dah ambil mana? Ambil daripada kita memahami dengan kita merenung, melihat bahawa kaitan ayat sebelum dan selepas. Jadi rahsia ataupun punca makna dia tersebut berada daripada ayat sebelum dan selepas. Itulah ayatnya sangat penting usul ni. Usul ni sangat penting. Sebab kalau kita tidak memerhati usul ni, pemahaman kita akan cetek lah. Kita tak masuk ke dalam dia. Soalan macam kalau kita di pantai, kita hanya tengok lapisan atas saja. Kita tak masuk menyelam. Dia ada makna yang lain, yang lebih tepat lagi sebenarnya apabila kita kaitkan dengan siap dan sibak tadi. Tapi kalau kita tak kaitkan, kita akan terjemah gitulah. Tuhan cerita terjemah ramai-ramai lah. Sungguhnya Allah amat suka pada orang bertakwa. Maksud orang bertakwa ialah orang takut pada Tuhan. Kita tak nampak khusus takwa situ tu dikhususkan kepada siapa. Sama juga dengan hikmah. Mayyutul hikmah faqad uta khairan katsira. Kita dapat hikmah saja. Sebab hikmah tu banyak maknanya. Kan? Contohnya wadkur nama itulah fi buyutikum min ayatillahi wal hikmah. Hikmah itu hikmah juga, tapi bukan sifat dermawan. Hikmah dalam wadkur nama itulah fi buyutikum tu dikhususkan kepada, ataupun ayat itu dikhitabkan kepada isteri-isteri Nabi. Wadkurna, sebutlah, ingatlah, zikirlah apa yang Allah bacakan dari ayatillah. Maksudnya ayat Quran. Wal hikmah fi buyutikum, dalam rumah kamu, dan hikmah. Apa hikmah situ? Hikmah di situ bermaksud hadis. Jadi hikmah ni dalam konteks ayat siap dan sibak, kena perhati apa dia makna sebenar, makna selapisnya yang sebenar adalah melalui kunci dia adalah siap dan sibak. Kalau kita tak tengok melalui siap dan sibak, kita hanya memahami lapisan pertama saja. Jadi adakah ini saja? Bukan ini sajalah, semualah. Mana-mana ada kaitan dia. Antara jumpa dengan tak jumpa ialah pengkaji, pemerhati, orang yang tadabbur, orang yang halus pemerhatian dia mungkin dapat melihat banyak lagi kaitan-kaitan siap dan sifat ni. Ada. Jadi dalam tafsir pun ada disebutlah. Tafsir yang lain, rabtul ayat, kalau kita kata tanasubul ayat. Jadi munasabah antara ayat ini adalah sangat penting dalam hidup kita memahami. Sebab kalau kita tak faham ni, contohnya bila orang bawa satu ayat saja untuk mengelirukan, menimbulkan syubhah, kita akan terkapai-kapai lah. Sebab kita tak faham, sebab kita fokus kepada ayat itu saja. Sebab itulah kena tengok, kena baca sebelum dan selepas. Sebab dia ada kaitan yang saling bertaut. Sebab ini adalah kalam Allah. Nah, kalam Allah dia tak ada, dia ada apa ni? Kekuatan makna saling bertaut tu ada. Macam kalau kita karya kita mungkinlah bab 1 dengan bab 2 tu mungkin tak ada kaitan dah kot. Dah. Perenggan pertama dengan perenggan kedua tu mungkin dah putus dah. Tapi kalam Allah tidak begitu. Dia tak putus. Ini ada beberapa contohlah siyak dan sibak yang harus kita perhatikanlah. Begitu juga dengan perkataan al-musrifin. Disebut sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Mana asal apabila berbelanja lebih daripada
keperluan. Israf ni membazir lah. Apa ni, kulu washrabu wala tusrif kan. Jadi musrifin mana orang yang apa kita kata, yang boros lah, yang boros. Tetapi pada beberapa tempat melihat kepada siak dan sibak, makna itu langsung tidak sesuai dengannya. Firaun juga dikatakan termasuk dalam kalangan musrifin. Jadi makna musrifin yang sesuai dengan orang-orang seperti Firaun ialah orang-orang yang melampaui batas dan keganasan dan kekejaman. Jadi gitulah maksudnya. Kadang-kadang ayat itu tidak boleh kita faham melalui ayat makna popular ataupun makna dia yang makna konvensional dia. Tetapi harus melihat daripada makna Quran itu, kaitan ayat siak dan sibak, baru kita dapat makna yang sebenar. Makna yang sebenar. Walaupun ialah musrif, betul lah asalnya musrifin itu orang yang melakukan israf. Tapi adakah Fir'aun melakukan israf? Lebih tepat lagi dengan makna yang sebenar, bukan israf lagi tu, sebab dia peringkat dia bukan israf dah kan. Okey. Contoh, ni barulah kita masuk ke contoh. Contoh siak dan sibak. Contoh untuk memahami daripada perkataan sini, dalam contoh ini dalam bentuk bukan satu perkataan tetapi beberapa frasa. Tapi contohnya agak panjang sebenarnya. Contohnya agak panjang dan insya-Allah kita sambung pada esok lah. Ni kita sambung esok. Sebab ni agak panjang contoh ni. Jadi contoh ni memahami apa dari konteks penceritaan beberapa frasa, beberapa ayat di tengah penceritaan yang panjang, nampak tak ada kaitan. Nampak tak ada kaitan. Benarkah tidak ada kaitan? Sebab ada orang yang nampak ada kaitan. Melalui pemerhatian dia kata ini ayat ini masih bersama, bukan cerita yang lain. Bukan di tengah cerita A masuk cerita B dah. Ini masih lagi tetap cerita yang sama. Iaitu tentang la taharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Ini insya-Allah kita akan bahas esoklah. Wallahu alam, sampai sekarang ini dulu. Subhanallah wa syada la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati